Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita dapat bertemu medium kuliah online untuk pengajian Tazkiyatun Nafs berdasarkan kitab Ighathatul Lahfan fi Masayid Syaitan, menyelamatkan hati daripada tipu daya syaitan, karangan Al-Imam Abu Abdullah Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Bagaimana kita menyambung pada perbahasan yakni jawapan bagi syubhat, keraguan-keraguan yang dibawakan oleh ahlul wasawis, golongan waswas yang terkena penyakit waswas, disebut oleh Imam Ibn Qayyim ahlul waswas. Baik, jadi fasal ini memang Imam Ibn Qayyim akan perincikan syubhat, yakni keraguan yang dibawa mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ataupun sesuatu kesalahan ataupun sesuatu kekeliruan itu dijustifikasikan dengan hujah agama, dengan alasan yang berbentuk agama, ataupun yang dibawakan kononnya ada dalil. Ini kita kata syubhat lah. Jadi syubhat itu dia membawakan gambaran kebenaran, tetapi pada hakikatnya dia adalah kebatilan. Kebatilan. Itu yang dimaknakan dengan syubhat. Keraguan-keraguan yang dibawa menggunakan dalil-dalil ataupun menggunakan alasan-alasan yang menggunakan agama. Faslun, kata Imam Ibn Qayyim, faslun fil jawabi amma ihtajja bihi ahlul waswas. Fasal jawapan bagi hujah yang dipegang, alasan yang digunakan oleh ahli waswas untuk menjustifikasikan waswas mereka itu. Mereka ada penyakit waswas, tetapi mereka tak maulah orang kata mereka waswas, tetapi mereka nak guna dalil-dalil agama, alasan-alasan yang berbentuk agama untuk menjustifikasikan perbuatan mereka yang salah itu. Amma qauluhum, baik, yang pertama, yakni syubhat mereka ni, perkataan mereka, innama naf'aluhu ihtiyatan atau ihtiyatun wala la waswas. Ihtiyatun la waswas. Innama naf'aluhu ihtiyat, yani ihtiyatun atau ihtiyatun la waswas. Apa yang kami lakukan, tindakan-tindakan kami, perbuatan-perbuatan kami itu, kami tidak melakukan melainkan sebab kami hendak berhati-hati. Ihtiyatan, ihtiyatun kat sini. La waswas, bukan waswas. Ni banyak orang yang waswas ni, dia macam-macam jenis. Tapi yang pertama sekali yang dalam isu yang melibatkan waswas ini, mereka akan kata mereka berhati-hati.
ihtiyat. Dan kita dah bincangkan sebelum ni dalil yang mereka pegang kan. Kita bincangkan sebelum ni. Sekarang ni Imam Ibn Qayyim dia nak rad, dia nak bantah. Dia nak jawab syubhat. Qulna sammuhu ma syi'tum fanahnu nas'alukum hal huwa muwafiqun li fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amruhu wa amrihi wa ma kana alaihi ashabuhu au mukhalifun. Jawapan kami, kata Imam Ibn Qayyim, jawapan kita, sammuhu ma syi'tum, namakanlah apa sahaja yang kamu nak. Nak nama waswas tu sebagai ihtiyat ke, berhati-hati ke, sebagai apa ke, namakan apa yang kamu nak. Fanahnu nas'alukum, kami tanya kamu, adakah perbuatan kamu itu muwafiqun li fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amrihi wa makana alaihi ashabuhu? Adakah perbuatan kamu itu, yakni waswas yang kamu lakukan itu, menepati perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahnya dan apa yang dipegang dan ditempuh oleh para sahabatnya, atau menyelisihi mereka, atau mukhalifun? Maknanya kita ni dalam kita berhadapan dengan syubhat, pertama sekali kita kena pastikan istilah ataupun penamaan yang digunakan itu apa hakikatnya. Jangan semata-mata kita melihat pada penamaan. Jangan semata-mata kita tengok pada gelaran dia, penamaan dia, terus kita terpedaya. Kena tengok pada hakikat. Al-ibratu bil musammayat la bil asma'. Ibrah itu, sesuatu perkara itu kita perlu lihat pada hakikat. Hakikat perkara tersebut, bukan semata-mata pada penamaan. Bukan semata-mata pada penamaan. Sebab tu Imam Ibn Qayyim kata sini, sammuhu ma syi'tum, namalah apa yang kamu nak namakan. Soalannya di sini kami nak tanya, adakah perbuatan kamu tu menepati perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahnya dan apa yang dipegang oleh para sahabat Nabi? Itu je. Bubuh pilih nama apa pun, yang kami nak tanya sekarang ni, adakah perkara tersebut menepati apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasul, dan juga apa yang dipegang oleh para sahabat. Fa in za'amtum annahu muwafiqun fabahtun wa kadhibun sarihun fa idzan la budda min al-iqrar bi'adami muwafaqatihi wa annahu mukhalifun lah. Fala yanfa'ukum tasmiyatu dhalika ihtiyatan wa hadha nadhirun man irtakaba mahdhuran wa sammahu bighairi ismihi kama tusamma al-khamra bighairi ismiha والربا معاملة والتحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله نكاحا ونقر الصلاة الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فاعله لم يصلي وأنه لا تجزئه صلاته ولا يقبلها الله منه تخفيفا فهكذا تسمية الغلو في الدين والتنطع احتياطا. Baik, jika mereka mendakwa, fa'in za'amtum, jika kalian mendakwa, maka hal apa yang kalian pegang berwaswas itu adalah menepati sunnah Rasul, menepati perbuatan dan pegangan sahabat, maka itu pada hakikatnya adalah dusta. Fabuhtun atau fabahtun wa kadhbun sarih, satu tuduhan dan pendustaan yang dusta lah, yang sangat jelas. Dan kita bincang sebelum ni, para sahabat mereka tidak terlibat langsung dalam apa-apa bentuk ghulu, melampaui batas, termasuklah dalam hal masalah waswas. Para sahabat tidak terjebak di dalam waswas yang golongan yang datang kemudian ni terjebak.
Maka fa idzan la budda min al-iqrar bi'adami muwafaqatihi. Maka mestilah tidak kalian harus mengakui bahwasanya perbuatan kalian, yakni waswas itu tidak menepatinya, tidak menepati sunnah Rasul. Wa annahu mukhalifun lah. Bahwasanya perbuatan waswas kalian itu menyelisihi Rasul, menyelisihi sunnah. Maka tidak bermanfaatlah penamaan kalian dengan hal tersebut. Penamaan kalian akan hal tersebut dengan ihtiyatan, dengan kalian mendakwa ianya berhati-hati. Maknanya dipenamakan waswas itu sebagai, mereka kata ini adalah sikap berhati-hati. Wa hadza nadhirun man irtakaba mahdhuran wa sammahu bighairi ismihi. Yakni perkara ini sama seperti orang yang terjebak di dalam perkara yang diharamkan, lalu dia menamakan dengan penamaan yang selainnya, yang bukan namanya. Seperti orang yang menamakan arak sebagai nama yang bukan namanya. Riba dinamakan dengan muamalah. Tahlil, yakni nikah tahlil, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pelakunya, mereka menamakan sebagai nikah. Wa naqra as-salah alladhi akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu fa'ilahu lam yusalli wa annahu la tujidu salatuhu wa la yaqbalu Allah minhu takhfifa. Mereka menamakan juga perbuatan mematuk di dalam solat yang Nabi SAW sebutkan pelakunya itu tidak solat. Maknanya solatnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Lalu mereka namakan solat yang laju itu sehingga seperti mematuk-matuk, seperti burung ataupun ayam yang mematuk-matuk dengan patukannya. Maka mereka menamakan hal tersebut sebagai takhfif. Mereka namakan itu keringanan. Fahakadha tasmiyatul ghuluwi fid din wa tanattu' ihtiyatan. Samalah juga penamaan sikap ghulu, sikap melampaui batas dalam agama ini, berlebih-lebihan dan melampaui batas ini dinamakan oleh sebahagian golongan ini sebagai sikap ataupun tindakan berhati-hati. Macam apa yang berlaku pada dia berlaku juga pada ghulu dalam yang kita bincangkan, ghulu dalam tajrih, ghulu dalam tahzir, ghulu dalam tabdi', ghulu dalam tafsiq, ghulu dalam takfir. Ini juga ada bentuk-bentuk macam ni. Ghulu dalam tajrih. Tajrih maknanya apa? Mencederakan orang. Tajrih, yakni mencela orang. Tajrih orang, mencederakan kehormatan manusia lain. Bersikap melampau, ghulu dalam tahzir, yakni memberikan peringatan tu sampai tahap apa? Membawa kepada perkara yang bercanggah dengan sunnah. Hajar, membawa kepada pemboikotan, memboikot seseorang individu itu melebihi 3 hari. Ada seminggu, sebulan boikot. Yang ini melampaui syarak. Tetapi mereka kata ini sebagai bentuk ihtiyatan, berhati-hati. Ini berlaku pada golongan ghulatut tajrih, golongan ghulatut tahzir atau golongan ghulatut tajrih. Melampau dalam mencederakan kehormatan manusia lain. Yakni atas alasan mereka mengatakan mereka nak menjaga agama. Ini bersama. Dia namakan benda tu tahzir. Dia namakan benda tu dengan tajrih. Dinamakan dengan penamaan yang nampak kemas, nampak baik. Dia kata sebagai tindakan berhati-hati. Jadi kita tidak bermajlis dengan dia itu, sedangkan orang itu adalah orang yang merupakan orang yang adanya kebaikan, ahli sunnah, bukan pengikut hawa nafsu, tetapi mereka menamakan hal tersebut sebagai tindakan berhati-hati. Bahkan kadang-kadang melampaui batas sehingga melampaui
dan memasuki niat-niat orang lain, dan bahkan melampaui perkara-perkara yang bersifat mustaqbal, perkara-perkara yang masa depan yang akan datang. Ini berlaku pada golongan ghulatul tajrih. Mereka ada sisi ghulu yang melampau, yang sangat-sangat halus. Tidak mengetahui akan kehalusan syubhat mereka ini, melainkan orang yang ada pengalaman bergelumang dengan mereka. Sampai kadang-kadang mereka akan kata, kenapa kita boikot fulan dan alan ni? Sebab ni nanti akan jadi macam orang tu. Subhanallah. Dia akan jadi macam orang tu. Dia akan sesat. Subhanallah. Dia akan menyeleweng. Subhanallah. Maknanya dia masuk tadakhul ala umuril ghaib. Bukan setakat tadakhul ala nawaya, ala niyatin nas. Bukan setakat masuk campur dalam urusan niat-niat manusia, bahkan masuk dalam urusan ghaib. Ini yang berlaku pada sebahagian golongan ghulatul tajrih. Masuk dalam perkara urusan berkenaan dengan hati-hati manusia. Dia ni tak boleh pakai. So, aku tahu dia ni nak dunia je. Tengok, itu tuduh orang. Dia tengok kawan dia tu pakai baju baru sikit, dia dah tuhmah niat orang tu. Dia tengok kawan dia tu ada apa? Ada kelebihan sedikit, dia mula tuhmah niat kawan. Ini ghulu. Tadakhul ala niyatin nas. Sedangkan Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat, Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Yang mana ketika peristiwa Usamah tersalah di dalam menghukum seorang lelaki yang mengucapkan 2 kalimah syahadah di dalam peperangan. Maka perkara tersebut telah mendapat perhatian Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Imam An-Nawawi letakkan dalam bab tahrimu qatlil kafiri ba'da qawli syahadah, haramnya membunuh seorang kafir setelah dia mengucapkan syahadah. Bila sampai kepada Nabi SAW perbuatan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu itu, maka kata Rasulullah SAW menegur perbuatan Usamah. Afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la? Afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la? Afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la? Kata perawi hadis, famazala yukarriruha alayya. Kata Usamah bin Zaid, famazala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idin. Nabi ulang-ulang dekat aku perkataan ni sampai aku rasa macam kalau boleh aku nak masuk Islam balik pada hari itu. Apa maksudnya? Nabi SAW tegur Usamah, afala syaqaqta an qalbihi, adakah engkau telah apa? Telah menggali, telah kita kata menggali, ataupun kita kata telah menggali isi hatinya. Syaqaqta an qalbihi, engkau dah boleh gali isi hatinya sehingga engkau tahu dia sebut betul-betul atau tak. Afala syaqaqta an qalbihi, jika kau dah belah dadanya dan kau tahu dia betul-betul sebut atau tak. Sebab apa? Usamah kata dia lelaki tersebut
ucap la ilaha illallah. Katanya khaufan minas silah. Dia bagi alasan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata takutkan pedang. Dia ni ucap kalimah syahadah ni kerana takutkan pedang. Itu hukuman sama, dan Nabi marah. Nabi SAW tegur. Afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalha am la? Adakah engkau dah belah hatinya, belah dadanya, dan kau tahu dalam isi hatinya itu dia ucapkan betul-betul atau tak? Dia ucapkan betul ikhlas ataupun dia ucapkan takut? Adakah kau tahu? Adakah kau masuk ke dalam isi hatinya? Maknanya Nabi SAW menegur perbuatan Usamah dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu itu, dan hal tersebut menunjukkan kepada kita larangan untuk kita masuk campur dalam urusan hati-hati manusia. Adamu tadakhuli ala qulubin nasi wa niyatihim. Kita tak boleh masuk menghukum niat-niat manusia, isi hati manusia, tak boleh. Sebab kita bukan Tuhan. Kalau kita Tuhan, lain cerita. Kita bukan Tuhan. Kita tak tahu benda ghaib. Kita tak tahu isi hati manusia. Kalau kita masuk juga urusan ghaib, tadakhul ala nawaya wa tadakhul ala niyati nas, tadakhul ala qulubin nas, perkara ni tak boleh. Imam An-Nawawi kata haram. Haram. Nahnu nahkumu bizawarihi. Nahnu nahkumu bizawahiri wallahu yatawalla as-sarairi. Kaedah. Kita menghukum manusia berdasarkan zahir, dan Allah lah yang menguruskan urusan hati-hati dan juga rahsia-rahsia yang ada pada manusia. Kita tak diperintahkan untuk membelah dada-dada manusia untuk kita nak cari apa niat mereka, apa tujuan mereka. Sebab itu dalam syarak, di dalam Al-Quran, kita dilarang untuk tahassus, wala tajassasu, kan? Dan disebutkan oleh sebahagian para ulama. Maknanya apa? Perbuatan kita mencari-cari kesalahan dan aib orang. Apatah lagi itu dalam perkara-perkara yang zahir. Apatah lagi kalau perkara itu melibatkan sangkaan. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kalian banyak daripada sangkaan-sangkaan. Katsiran minadh-dhann. Jauhilah kalian daripada banyak bersangka. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Kerana sebahagian besar sangkaan-sangkaan itu adalah dosa. Wala tajassasu. Jangan kalian tajassasu, maksudnya yatatabba' ba'dukum awrata ba'd wala yabhath an sarairihi. Wala yabhath an sarairihi, kata Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Wala tajassasu maknanya jangan kamu mencari-cari, mengikut-ngikut atau menurut-nurut, mengikuti, mencari-cari aurat sebahagian kamu.
Wala yabhath an sarairihi, dan jangan kamu cuba untuk membaca rahsia-rahsianya, niat-niatnya. Sarairihi. Kamu mencari niat-niat orang. Kamu menghukum niat-niat orang. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, nahallahu al-mu'min an yatatabba'a auratil mu'min. Allah melarang orang beriman dia mencari-cari aurat, cacat cela, kekurangan saudaranya yang lain, yakni orang yang beriman juga. Mencari-cari. Maknanya apa? Itu yang jelas. Kaedah daripada hadis Nabi SAW, afala syaqaqta qalbah, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la. So Nabi SAW bagi satu kaedah yang jelas kepada kita. Prinsip yang jelas. Kita tak boleh masuk campur dalam urusan niat-niat manusia. Dan kita dilarang untuk membina sangkaan-sangkaan buruk terhadap saudara-saudara kita sendiri. Dan larangan untuk kita mencari-cari aib dan cuba untuk mencari-cari aib itu dan mencari juga menghukum niat dan isi hati manusia. Itu maksud tajassasu tu. Yabhath an sarairihi. Cari sampai tahap kita ni boleh hukum niat orang. Dan ini berlaku dan ada pada golongan yang kita sebutkan ghulatul tajrih. Melampau dalam mencederakan orang, melampau dalam maknanya mengkritik orang, mentahzir orang, memberikan peringatan kepada orang sehingga dia masuk campur dalam urusan ghaib. Jangan duduk dengan orang tu, jangan duduk dengan fulan ni. Bila orang tanya apa sebab dia ni akan berubah. Uish, dahsyat. Subhanallah. Dah jadi macam apa, geng lagi teruk pada geng sufi. Ni hulu. Dah jadi macam geng sufi dah. Boleh kononnya ada kasyaf. Kononnya dapat ilham. Jangan duduk. Dia akan berubah. Dia akan berubah. Dia akan berubah. Macam siapa yang siapa baca dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ada sebut. Orang tu, yang ni pengalaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i pernah tengok orang yang orang soleh, dia jarah, dia cederakan orang yang soleh juga. Maknanya dia kritik ataupun dia cela orang yang soleh tu juga sebab dia tengok orang yang soleh yang sama macam dia tu kencing berdiri. Dia terus jarah. Dia terus kritik. Kemudian bila ditanya, adakah kamu tengok dia basuh atau tak? Kata tengok basuh. Kemudian sampai tahap dia kata apa? Dia kata orang tu akan buat. Maknanya orang bila ada seorang kawan tu tanya balik dia, adakah kamu nampak benda tu? Dia kata dia tak nampak, tapi dia akan buat. Allahu Akbar. Dia kritik orang tu. Kata orang tu kencing berdiri. Padahal kencing berdiri tu harus je. Apa masalahnya tengok. Dia ada jahil dia tu banyak. Dia bertingkat-tingkat jahil dia. Dia tak tahu hukum kencing berdiri tu harus. Dia jahil, kemudian dihukum orang tu, dijarah orang tu pasal orang tu kencing berdiri. Kemudian dia tuduh orang tu basuh tak cuci ataupun tak cuci. Ataupun dia hanya apa? Dia kata apa? Orang tu hanya basuh dekat
hanya renjihkan air pada dia punya peha dan juga kaki dan juga pakaiannya. Kemudian dia tuduh orang tu solat sebelum dia cuci benda tu. Sebelum dia cuci daripada kencing dia. Bila orang tanya, adakah kau tengok? Adakah kau nampak benda tu? Jawapan dia, tak. Aku tak nampak. Tapi aku nampak dia akan buat. Allahu Akbar. Imam Syafi'i kata apa? Wa hadha darb kathirun fil alamin. Perangai orang macam ni ramai. Kat alam ni ramai. Kat dunia ni orang macam ni punya perangai banyak. Itu kata Imam Syafi'i. Dia tak nampak, dia buat hukum lah. Dia tak tahu, dia terus hukum orang. Oh, dia akan buat. Sama macam golongan ghulatul tajrih ni. Yang duk tahzir orang tak tentu pasal. Melampau dalam mentajrih orang, melampau dalam mentahzir orang. Bila orang tanya kenapa tahzir? Oh, dia akan sesat. Dia akan sesat. Uish. Dia akan sesat. Taqawul ala Allah. Menampak maknanya, kita kata jelas lah, maknanya dihukum atas zon. Orang tu akan sesat. Oh, uish. Ni apa benda punya agama ni? Ni lagi teruk daripada, sama teruk macam sufi ni. Atau lagi teruk. Kita dulu duk ingat, oh geng-geng ni ada geng yang teruk melampau ni, geng-geng tarikat kan? Geng-geng sufi yang pelik-pelik. Tapi rupanya ada juga. Sebab apa? Hulu ni dia merentas setiap kelompok. Tak kira orang yang salafi pun boleh kena hulu ni. Melampau. Bina sesuatu atas zon, atas sangkaan. Tajassus. Bawa kepada ghibah. Kalau tengok balik, mereka ingat kedudukan mereka ni macam sahabat Nabi yang menyimpan rahsia-rahsia Nabi contoh. Mereka ingat mereka ni kira ada autoriti macam Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Sebab Huzaifah kan sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyimpan rahsia Rasulullah SAW. Jadi mereka letak kononnya mereka ni adalah penyimpan rahsia. Tapi penyimpan rahsia siapa? Nabi dah tak ada. Oh, kononnya penyimpan rahsia Fulan dan Alan. Penyimpan rahsia kepada syekh ni, kepada orang tu. Tapi tak ada pun. Rupanya penyimpan rahsia apa? Rahsia Tok Guru dia syaitan. Ya, syaitan tu. Syaitan tu sendiri yang menjadi guru dia. Dia tak sedar. Hawa nafsu dia. Kononnya dia ada pengalaman, orang ni ada jumpa gini, kononnya gini. Berubah gini. Lalu dia membina keyakinannya dengan zunun, dengan auham, dengan sangkaan-sangkaan yang dia sendiri tidak ada sandaran. Dia tak pernah jumpa orang tu, dia tak pernah cakap dengan orang tu, dia hanya semata-mata tengok orang tu duduk dengan orang tu, kemudian dia terus hukum orang tu ahli bid'ah. Dia hanya semata-mata tengok orang tu like status orang tu, dia terus hukum ahli bid'ah. Nampak? Dia semata-mata tengok orang tu quote perkataan orang tu, terus jadi ahli bid'ah. Dia semata-mata tengok orang tu belajar dengan orang tu, terus jadi ahli bid'ah. Terus perlu ditahzir, ditabdi'kan, ditajrih. Hukum apa macam ni? Tak ada wara'. Tak ada rasa takutkan Allah. Semata-mata tengok orang ni gini. Dia tak pernah jumpa orang tu. Dia tak pernah cakap. Tak pernah bertemu. Tetapi seakan-akan dia dapat tahu benda gaib. Orang tu niat dia gini. Oh, niat dia gini. Orang tu niat dia gini.
Yang dia tak sedar niat dia tu dia tak pernah nak muhasabah. Apa niat dia? Subhanallah, ni benda ni kita kata penyakit. Kemudian membina ke sikap melampau ghulu dan tanattu' itu, melampaui batas itu dengan dia kata ihtiyatan. Ni sama lah. Ni macam puak-puak was-was juga. Macam yang Imam Ibn Qayyim sebut ni. Dia kata ni sebagai berhati-hati. Berhati-hati sampai engkau masuk campur dalam urusan niat manusia. Berhati-hati sampai engkau masuk dalam urusan ghaib. Berhati-hati sampai engkau melakukan tajassus, mencari-cari aib saudaramu itu sendiri. Berhati-hati sehingga kamu menghalalkan kehormatan seorang Muslim dengan kamu mengumpatnya, dengan kamu mengadu domba. Adakah itu berhati-hati? Tidak. Itu bukan berhati-hati. Itu sebenarnya adalah apa? Talbisu iblis. Tipu daya iblis. Sama macam Imam Ibn Qayyim kata tu. Hakadha tasmiyatul ghuluwi fid din wa tanattu' ihtiyatan. Subhanallah. Alhamdulillah alladhi waffaqani fi hadha. Alhamdulillah kerana Allah memberikan taufik bila kita baca kitab Imam Ibn Qayyim ini sampai pada bab yang kita perlu tambih, kita perlu ingatkan kepada diri kita dan juga sahabat-sahabat kita akan hal ini. Alhamdulillah. Taufik. Maknanya apa yang Imam Ibn Qayyim sentuh tentang penamaan-penamaan ni banyak. Tasmiyah hanya penamaan. Sedangkan mereka terjerumus dalam sikap ghulu, sikap melampaui batas, ekstrim. Dalam pengamalan agama, tetapi mereka kononnya menamakan hal tersebut sebagai tindakan berhati-hati. Ini talbis iblis yang paling besar. Tipu daya syaitan. Atas dasar kononnya berhati-hati, dia menghalalkan perbuatan-perbuatan yang ditegah oleh syarak, ditegah oleh Allah dan Rasul. Antaranya apa? Dia menghalalkan a'rad al-muslimin, kehormatan kaum muslimin. Yang mana Nabi SAW sebut di dalam hadis baginda, dalam banyak hadis berkenaan dengan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Darah-darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian itu haram ke atas kalian. Begitulah juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang kehormatan seorang Muslim itu haram untuk kita cerobohi. Tak boleh kita ceroboh kehormatan manusia dengan sesuka hati. Dan mereka menamakan hal tersebut, pencerobohan ke atas kehormatan manusia itu, mereka menamakan sebagai tindakan berhati-hati. Begitulah juga perbuatan mereka yang memboikot seseorang individu, yang mana perbuatan mereka memboikot itu
adalah apa kita kata melampaui apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Iaitulah apa? Tidak halal untuk kita memboikot, menghajar saudara kita melebihi 3 hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin." Kata Nabi SAW, janganlah kalian saling membenci, saling hasad, saling apa kita kata berpaling dan juga memboikot. Tadabaru, i'rad wa tahajur. Ini tadabaru maknanya al-i'rad wal hajar, yakni berpaling. Jangan kalian berpaling antara sesama kalian dan juga memboikot sesama kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Dan tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya melebihi 3 hari. Tetapi mereka menyelisihi perintah Nabi SAW ini dengan alasan kononnya berhati-hati. Berhati-hati fulan itu sudah terkena syubhat. Berhati-hati fulan itu sudah condong kepada ahli bid'ah. Berhati-hati fulan itu sudah memayik, sudah mencairkan pegangan dan manhajnya. Berhati-hati. Jadi akhir sekali semua berhati-hati. Last sekali tak ada lah. Semua orang sekeliling dia, semua dia berhati-hati. Tak ada. Semua dia boikot. Duduklah seorang-seorang. Tu macam kata sebahagian ustaz kita, orang macam ni elok duduk kat pulau. Duduk seorang-seorang. Duduk geng dia pun masing-masing. Duduk situ pasal dia tak boleh duduk. Dia tak boleh duduk dengan orang, melainkan mesti orang tu tak ada kesalahan langsung. Kalau ada kesalahan, habis. Salah sikit je terus diboikot. Gila. Dia tak sedar yang diri dia tu pun banyak kesalahan. Ini penyakit hati ni. Dia tak sedar yang diri dia tu pun ada aib. Tetapi dia nampak aib orang tu, yang itulah yang dia nampak besar. Dia tak pernah nampak aib diri sendiri. Dan akhir sekali tu kita kata, salah sikit kawan dia, terus boikot. Salah sikit terus hajar. Salah sikit terus tahzir. Dan memang kadang-kadang memang benda ni bila anda tengok balik, benda ni dia sama je. Dia sama. Dia punya skrip dia sama, dialog dia sama, cuma orang berbeza. Alhamdulillah pasal kita pernah berhadapan dengan orang macam ni, maknanya dah lama. Kita dakhul ala niyatin nas, dia masuk dalam isi hati orang. Dia masuk dalam urusan benda gaib, benda yang mustaqbal, benda masa depan pun dia boleh masuk, campur. Jangan duduk dengan fulan tu, aku tengok dia tu nanti akan sesat. Hebat dia. Nanti akan sesat ni. Pasal aku tengok dia gini ni macam tu. Jangan tengok orang ni dia tujuan dia tak baik. Tujuan dia tak baik, engkau boleh belah dada dia. Hebat. Nabi SAW pun kata kat Usamah, fala syaqaqta an qalbihi. Maksudnya kita tak boleh nak belah isi hati orang. Kita nak hukum atas niat orang, tak boleh. Haram. Masalah golongan Ghulatul Tajrih ni, dia sampai hukum atas niat orang. Hukum atas
niat orang. Kita kata melampau. Kemudian mereka namakan hal tersebut ihtiyatan. Kami bukannya nak hukum orang, kami nak berhati-hati, kami nak jaga agama kami, bla 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 bla, ihtiyatan. Ini was-was juga. Ini termasuk dalam kategori was-was. Sengaja anda bagikan contoh ini kerana memang ia termasuk dalam was-was. Dia termasuk dalam anwa' was-was. Bahkan lebih dahsyat kerana dia ada nau'un minal ghulu. Dia ada apa kita kata jenis daripada ghulu. Dan kita bagi contoh, walaupun Imam Ibn Qayyim tak bagi contoh tu, tapi bila kita belajar kita nak ambil iktibar. Kalau kita belajar tak ambil iktibar, buat apa? Baik tak payah belajar kan? Ambil iktibar daripada apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim. Kerana sama. Mereka namakan ihtiyatan. Mereka namakan apa yang sangkaan-sangkaan mereka, was-was mereka itu dengan berhati-hati mereka kata. Kita tak nafikan memang kalau perkara dalam Islam memang tahzir itu disyariatkan. Kita berhati-hati dengan ahli batil itu disyariatkan. Kita berhati-hati dengan kesesatan, penyelewengan, kita disyariatkan. Kita disyariatkan untuk berwaspada daripada kesesatan, berwaspada daripada kekufuran, berwaspada daripada kesyirikan. Ya, kita berhati-hati, kita berwaspada. Tetapi dengan kita menempuh jalan yang dibenarkan oleh syarak. Bukan dengan kita menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh syariat. Dengan kita membina sikap berhati-hati itu di atas sangkaan-sangkaan yang dusta, tuduhan-tuduhan dan juga tuhmahan yang tidak berdiri di atas bukti yang nyata. Kita tengok apa Imam Ibn Qayyim kata. Wa yanbaghi an yu'lam anna al-ihtiyat alladhi yanfa'u sahibuhu wa yuthibuhu Allah alayhi al-ihtiyat fi muwafaqati as-sunnati wa tarku mukhalafatiha wal ihtiyat kullu al-ihtiyat fi dhalika wa illa famahtatan li nafsihi man kharaja 'ani as-sunnah bal taraka haqiqata al-ihtiyat fi dhalika. Maka hendaklah diketahui bahawasanya sikap berhati-hati yang benar-benar memberi manfaat kepada pelakunya dan diberikan ganjaran oleh Allah di atasnya adalah sikap berhati-hati yang menepati sunnah. Al-ihtiyatu fi muwafaqati sunnah. Sebab apa orang yang was-was tu dia hati-hati, dia tak menepati sunnah. Bahkan menyelisihi sunnah. Wa tarku mukhalafatiha, meninggalkan penyelisihan terhadap sunnah. Wal ihtiyat, kullu ihtiyat fi dhalika, dan kita sentiasa berhati-hati dalam kita nak mengamalkan sikap berhati-hati. Maknanya dalam nak mengamalkan sikap berhati-hati pun kena berhati-hati. Itu maksud wal ihtiyat, kullu ihtiyat fi dhalika. Wa illa famahtata li nafsihi man kharaja 'ani sunnah. Kalau tidak, orang yang keluar daripada sunnah pada hakikatnya, dia tidak berhati-hati. Maknanya dia tidak mempraktikkan sifat berhati-hati itu dengan benar pada dirinya sendiri. Kalau dia keluar daripada sunnah. Orang yang terkeluar daripada sunnah Nabi SAW, maknanya dari sudut i'tiqadnya, dari sudut amalannya, dari sudut suluk akhlaknya, tingkah laku, peribadi, adab, suluk, akhlak, dia keluar daripada sunnah. Maka ini kita tak nama dah berhati-hati. Kalau dia berhati-hati, mestilah dia akan mengikuti sunnah. Tapi ni berhati-hati mukhalafah sunnah. Dia nak berhati-hati tapi dia buat bid'ah. Apa benda? Dia nak berhati-hati tapi dia buat benda maksiat. Tak kena.
Dia berhati-hati tapi terjebak dalam perkara yang haram. Sepatutnya dia berhati-hati, sikap dia berhati-hati itu menyebabkan dia ikut sunnah. Itu kata Imam Ibn Qayyim. Wa illa famahtata li nafsihi man kharaja 'ani sunnah. Orang yang terkeluar daripada pengamalan sunnah, orang yang tak ikut sunnah, hakikatnya dia tak, sikap berhati-hati dia itu tak bermanfaat untuk diri dia. Bal taraka haqiqat al-ihtiyat fi dhalika. Bahkan dia sebenarnya meninggalkan hakikat berhati-hati itu. Pada hakikatnya dia yang tak berhati-hati. Dia yang tak berhati-hati. Dia bergaduh dengan kawan, dia tak berhati-hati, tak pergi jumpa kawan dia, tak pergi tanya sendiri kawan dia, tapi dia buat sangkaan dia. Kemudian dia kata dia berhati-hati. Tak berhati-hati. Kalau dia ada masalah dengan kawan dia, pergilah kontak kawan dia. Bukan susah. Pergilah berjumpa. Kalau tak boleh jumpa, call. Kalau tak boleh call, teks. Tapi dia kata dia berhati-hati. Berhati-hati tapi tak pergi. Tak menunjukkan sikap berhati-hati dia tu. Ini kita kata hakikatnya dia terkeluar daripada hakikat berhati-hati. Dia tak berhati-hati pun. Sehingga dia membina sangkaan-sangkaan yang buruk, membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berasas kepada saudaranya sendiri. Jadi macam mana kita kata dia bersikap berhati-hati kalau dia terkeluar daripada sunnah, terkeluar daripada pengamalan praktik sunnah. Wa kadzalika al-mutasarri'una ila wuqu'i at-talaq fi mawarid an-niza' alladhi ikhtalafa fihi al-a'immah, ka talaq al-mukrah wa talaq as-sukran wal battah wa jam' al-thalath wa talaq بمجرد النية أو بمجرد النية وطلاق المؤجل المعلوم مجيء أجله واليمين بالطلاق وغير ذلك مما تنازع فيه العلماء إذا أوقعه المفتي تقليدا بغير برهان وقال ذلك احتياط للفروج فقد ترك معنى الاحتياط فإنه يحرم الفرج على هذا ويبيحه لغيره فأين الاحتياط ها هنا. Dan Imam Ibn Qayyim bagi contoh yang lain tentang orang yang was-was ini. Antaranya adalah golongan yang tasarru' cepat atau tergesa-gesa dalam menjatuhkan talak dalam hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Misalnya talak orang yang lakukan oleh kerana dipaksa. Talak mukrah dipanggil. Ataupun talak orang mabuk. Talak orang yang mabuk. Ini talak lah, maknanya dia mentalak isterinya. Talak 3 sekaligus. Talak dengan niat sahaja. Atau talak yang ditangguhkan pelaksanaannya hingga waktu yang tertentu yang boleh dipastikan kedatangannya. Dan isu berkenaan dengan sumpah, talak, menalak ni sebagaimana yang kita sebutkan tadi, masih ada perselisihan di kalangan ulama. Jika dalam masalah tersebut seorang mufti menjatuhkan hukuman jatuhnya talak secara membabi buta tanpa alasan, lalu dia mengatakan hal tersebut adalah sikap berhati-hati, kononnya untuk menghindari daripada perkara-perkara yang haram, maka bererti dia telah meninggalkan hakikat sifat berhati-hati. Kerana dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Makna katanya, di manakah letaknya sikap berhati-hati kalau seorang mufti dia tak tahu masalah khilaf. Justru jika dia membiarkan masalah tersebut sampai umat bersepakat mengenai keharamannya, atau dia mengetahui alasan dan hujah atau bukti daripada Allah dan Rasulnya, maka itulah baru yang boleh kita katakan disebut sebagai berhati-hati. Masalah dia, isu dia sekarang ni, Imam Ibn Qayyim bagi tahu tentang isu talak. Talak ni ada perbahasan di kalangan ulama ahli ilmu, di kalangan fuqaha berkenaan dengan isu berkenaan dengan talak, yang isu-isu seperti talak orang yang tasarruf dalam
memfatwakan jatuh talak. Tasarruk ni ditujukan kepada orang-orang yang mufti lah, orang-orang yang ahli agama yang menjadi rujukan masyarakat. Jadi sedangkan dalam isu talak ni ada macam-macam wajah. Maknanya ada macam-macam kita kata jenis perbahasan. Maknanya bersesuaian dengan keadaan-keadaan orang yang menjatuhkan talak tu. Contoh macam ada orang yang talak terpaksa atau dipaksa talak, ataupun talak orang yang mabuk, ataupun talak 3 sekaligus, kan, talak dengan niat, talak yang dia tangguhkan pelaksanaannya tu sehingga diketahui bila dia nak jatuh talak tu, sumpah dengan talak. Dah ada perbahasan ulama. Kalau seorang mufti, yang ni Imam Ibn Qayyim dia sentuhkan pada seorang mufti. Kalau seorang mufti tu dia tak tahu, bila orang mai tanya dia tak tahu masalah ni, dia tak tahu perbezaan hukum tu boleh kita kata hukum tu boleh berubah berdasarkan perbezaan keadaan dan kondisi seseorang mustafti, orang yang meminta, mufti wal mustafti, kan, orang mufti yang bagi fatwa, mustafti orang yang minta fatwa. Maknanya seorang mufti kalau dia tak tahu keadaan mustafti, orang yang minta fatwa tu, maknanya semata-mata dia menjatuhkan hukum tanpa dia mengetahui keadaan-keadaan tersebut, tak ada bukti dan sebagainya, hanya semata-mata zan, kesangkaan sahaja, lalu dia kata sebagai bentuk berhati-hati, ini semua tak betul lah. Faqad taraka ma'na al-ihtiyat. Kononnya dia, bila dia dengar isu tu, contohnya ada seorang lelaki dengan wanita ini datang, ataupun lelaki itu datang bertemu dengan si mufti ini, tanya tentang isu talak, kemudian dia terus bagi jatuhkan talak, dia terus hukum jatuhkan talak tanpa dia meneliti keadaan-keadaan dan juga dalil-dalil yang tertentu. Kononnya dia bagi alasan, ni nak berhati-hati, takut kau nanti terlibat dalam zina. Dia berhati-hati konon. Ini Imam Ibn Qayyim tegur ni lah orang-orang macam ni, konon berhati-hati. Sedangkan dia telah mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, bila dia sampai tahap dia tidak meraihkan perbezaan kondisi mustafti dan juga dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama dalam perbahasan yang terperinci berkait dengan isu tersebut. Jadi fa aina al-ihtiyatu hahuna. Kalau macam tu keadaan dia, orang tu dia hanya semata-mata orang mai tanya dia, berhati-hati, tinggalkan. Berhati-hati, jatuh talak. Berhati-hati, jatuh talak. Sebab nak jaga ni, jatuh talak. Contoh. Berhati-hati, tahzir dia. Macam tu agak, sama agak. Tinggalkan dia. Sikap besar sebab berhati-hati, okey. Putus kawan dengan dia, jangan kawan dengan dia. Berhati-hati punya pasal engkau boleh keluar fatwa sampai orang tu boleh putus kawan. Berhati-hati, jangan pergi, putus silaturahim. Berhati-hati, jangan buat baik dengan mak dengan ayah. Sampai tahap tu berhati-hati sampai dia boikot mak ayah sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Tapi memang berlaku. Syekh Saleh As-Suhaimi, dia cerita, Mufti Madinah, dia cerita di mana golongan Ghulatut Tajrih ni sampai tahap di Eropah berlaku. Sebab tu kalau siapa perasan, banyak yang terlibat dalam Ghulatut Tajrih ni di kalangan orang Eropah. Sebab kita tak nafikan banyak faktor lah, kerana mereka berhadapan dengan golongan-golongan kufar dan sebagainya. Jadi menyebabkan tindak balas mereka tu kepada sesuatu keadaan tu adalah agak keras. Jadi mereka akan konon, tapi dia still, benda tu still kita kata talbis lah, talbisu iblis. Sampai tahap ada yang memboikot mak dengan ayah sendiri sebab atas dasar manhaj. Boikot mak ayah sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Maknanya itu kita kata benda ni dia sebab apa? Sebab adanya khata' wal khalal. Khata'ul ilmi wa khalalul fil manhaji. Dia ada salah dalam kerangka ilmu yang dia faham, dan juga dia ada salah dalam manhaj, dalam metod, dalam dia berinteraksi dengan sesuatu perkara. Sampai tahap tu. Maknanya
Kononnya berhati-hati. Berhati-hati sampai tahap tu. Berhati-hati sampai apa? Buat benda yang haram. Tak kena lah. Dia macam tu jugalah orang yang jadi mufti, dia tak bolehlah bagi fatwa tu sebarangan. Dia tak boleh sembarangan bagi fatwa tu. Dia tak tengok keadaan orang yang mustafti tu, orang yang tanya tu macam mana. Saya tu kadang-kadang bila orang tanya soalan yang umum, sebab tu kenapa kita kadang-kadang tak jawab. Kadang-kadang soalan tu perlukan perincian, kita tak mau jawab. Sebab apa? Sebab kita takut jadi macam ni. Kan? Takut jadi macam ni. Kita takut kita ni disebabkan kita tergesa-gesa memberi fatwa, lalu orang itu akan terjebak dalam perkara-perkara yang mungkin boleh menimbulkan fitnah disebabkan fatwa kita. Sebab tu sebaiknya kalau nak tanya fatwa yang terperinci atau fatwa yang umum sekalipun, ataupun fatwa, maknanya kita kena belajar cara tanya soalan. Kena belajar cara tanya soalan. Pergi masuk kelas lah, pergi mengaji lah, adab menuntut ilmu. Soalan-soalan yang berbentuk untuk provokasi macam mana, soalan yang bentuk istirsyad, nak minta bimbingan macam mana, kena tahu. Kalau tak mau belajar, tengok contoh-contoh orang yang belajar, macam mana dia tanya. Tengok orang-orang penuntut ilmu yang ada adab, macam mana mereka tanya. Kalau rasa malu nak belajar, nak tanya tentang isu tu, tengok contoh-contoh macam mana orang tanya. Macam mana antara golongan asatizah sesama mereka, tanya sesama mereka macam mana cara. Belajar adab. Dia banyak benda yang berlaku fitnah ni disebabkan oleh kita kata tidak kita kata tak ada adab. Tak ada adab dalam menuntut ilmu. Al-mar'u la yasmu bi ghairi adabin wa in kanu dhu hasabin wa nasabin. Al-mar'u la yasmu bi ghairi adabin. Seseorang individu itu tidak akan mendapat ketinggian dalam ilmu, dalam ketakwaan, dalam keimanan, yang di sisi Allah, dia takkan tinggi di sisi Allah melainkan dengan adab. Seseorang tu dia takkan dapat ilmu kalau dia tak ada adab. Ini juga dinaskan oleh para ulama. Takrirkan oleh ulama. Orang yang tak ada adab ni, dia takkan dapat ilmu. Orang yang ada adab, dia akan dapat ilmu. Al-mar'u la yasmu bi ghairi adabi wa in kanu dhu nasabin wa hasabi. Walaupun dia mempunyai nasab yang mulia ataupun dia mempunyai harta benda, kedudukan, kalau dia tak ada adab ni habis. Sebab apa orang yang tak ada adab ni dia takkan dapat ilmu? Sebab bila dia tak adab ni, kata Imam Ibn Qayyim, unwanus sa'adah. Adab ni adalah alamat yang kita boleh tengok orang tu bahagia atau celaka. Maknanya kalau kita nak tengok orang tu seseorang itu akan mendapat kebahagiaan, akan mendapat kebaikan, maka lihat pada adab dia. Dan orang yang beradab dengan ilmu, beradab dengan majlis ilmu, beradab dengan ahli ilmu, mereka layak untuk mendapat ilmu disebabkan oleh adab mereka. Kerana mereka menyediakan bekas tadahan, yakni hati mereka itu untuk menadah ilmu dengan adab, dengan mereka merendahkan diri mereka kepada ilmu, merendahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak beradab dengan ilmu, tidak beradab dengan gurunya, tidak beradab dengan majlis ilmu, tidak beradab dengan kawannya sendiri, tidak beradab dengan semua, maka ilmu akan pergi daripadanya. Maknanya ilmu akan larikan dia. Ilmu takkan datang kat dia. Sebab apa?
Sebab dia tak menyediakan bekas untuk menadah ilmu tu, dia dah tutup dengan adabnya yang buruk. Rugi lah. Cuba tengok kisah Nabi Musa alaihi salam dan Khadir. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita macam mana Nabi Musa AS tidak mampu untuk bersabar. Kalau dia mampu untuk bersabar sedikit lagi, dia akan dapat lebih. Tapi itu kita kata contoh, Allah Ta'ala nak bagi kita contoh. Itu tara Nabi Musa AS, Ulul Azmi, Rasul, Kalimullah, Nabi Allah yang mulia, Rasulullah. Maknanya Allah nak bagi tahu dekat kita adab. Sebab itu benda ni kita kata banyaklah maknanya dari sudut adab. Maknanya adab sama juga adab mustafti, adab mufti, adab bila jadi orang yang apa dia sebagai guru, adab apa dia mustafti, orang yang minta fatwa, orang yang memberi fatwa, orang yang tanya soalan, orang yang menjawab soalan, semua tu ada. Zaman kita sekarang ni adab dalam menggunakan media sosial, semua tu dia kena jaga. Kalau tak kita itu yang jadi bila orang tak ada adab ni, saya tengok macam mana. Dia faudah. Dia tak tahu, kita pun tak tahu celah mana ni. Kita pun tak tahu mari mana je. Tak ada adab. Dengan kita tengok hari ni macam-macam orang bergaduh disebabkan sebab banyaklah. Antaranya sebab tak ada adab. Fikir, tulis, tak fikir dulu, bercakap tak fikir dulu. Jadi semua kita masalah banyak berlaku disebabkan oleh kerana meninggalkan adab. Sebarkan hadis-hadis palsu. Itu pun tak ada adab lah. Dia tak beradab dengan Allah dan Rasul. Dia tak beradab dengan ilmu. Dia tak beradab dengan apa dia kita kata ilmu yang merupakan tanggungjawab yang besar. Cerita je habis apa baca kat kitab, semua cerita tak tapis dah. Kemudian hadis tu hadis yang palsu ke, la aslalahu ke, tidak asal ke, dia main hentam je. Tu tak ada adab juga lah. Adab ni bukan setakat orang yang belajar je, orang yang mengajar pun kena ada adab dan sebagainya. Semua kena ada adab. Ada etika, ada ikhtilaf, bila dia berbeza pendapat, kena ada adab dia. Semua benda kena ada adab. Dia kata adab ni etika lah, etika kita. Orang Islam lah kena jaga adab-adab ni. Kalau kita menuntut ilmu tak ada adab, buat apa? Nak naik kereta pun ada adab dia, ada etika dia. Ini pantang nampak ada ruang kosong, dia terus nak potong. Potong tak bagi signalnya, tu tak ada adab lah dalam memandu. Nak memandu pun kena ada adab. Nak mandu kereta pun kena ada adab. Sampai dekat kawasan persekolahan, kawasan ni ada bonggol, kena slow, tak boleh tekan horn, adab. Tu adab lah. Cuma kita tak ikut adab tu. Huru-hara lah. Macam tu juga menuntut ilmu. Bahkan lebih lagi orang yang menuntut ilmu ni kena jaga adab. Kena beradab. Kerana tak ada adab tu jadi rosak. Sebab tu ilmu takkan meresap, takkan membekas dan bahkan takkan meresap atau takkan melekat pada orang yang tidak ada adab. Sebab itu para ulama kita ditekankan masalah adab. Mereka belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Kebanyakan yang berlaku kerosakan, berlaku penyelewengan kerana tak ada adab. Khawarij muncul. Tahu Khawarij ni muncul sebab apa? Sebab tak ada adab. I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Zulkhuwaisirah dia kata dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pembahagian ghanimah. I'dil, berlaku adil lah. Tengok tak ada adab. Tak ada adab dengan Nabi. Tak ada adab dengan orang yang lebih berpengalaman. Tak ada adab dengan Rasul. Tak ada adab dengan sahabat. Tengok.
golongan yang memberontak pada zaman Khalifah Uthman radhiyallahu an. Ada adab ke tak ada adab? Kalau kita baca macam mana Sayyidina Uthman kena bunuh, dahsyat. Menunjukkan mereka tak ada adab, tak ada rasa hormat pada sahabat Nabi. Pukul sahabat Nabi macam tu je. Uthman waktu tu umur 86 tahun. 86 tahun kena pukul dengan tiang besi. Sampai terbunuh Khalifah Uthman radhiyallahu anhu kerana tidak ada adab. Jangan kita remehkan persoalan adab ni. Kerana yang kecil inilah bermula daripada kita tak menjaga adab, dia akan bawa kepada kesesatan yang lebih besar. Golongan Khawarij muncul kerana mereka tidak ada adab dengan Rasul. Tidak ada adab dengan para sahabat Nabi. Mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Puncanya, kalau kita kaji kan, tengok dia punya punca tu, dia bermula daripada benda yang kecil. Tak beradab dengan Nabi. Tak beradab dengan sahabat. Tak beradab dengan orang alim. Jangan ingat orang sesat dia tiba-tiba jadi sesat. Tak, dia daripada kecil. Kecil. Sampai dia besar. Sebab tu Nabi SAW bila nampak sahabat ni ada sikit saja nak ghulu, Nabi tanbih terus. Nabi rotan. Maknanya Nabi rotan tu Nabi bagi tahu, Nabi marah. Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku bukan di kalanganku. Nabi marah. Nabi tegur, benda kecil pun Nabi tegur. Pasal Nabi tahu benda yang kecil inilah yang akan membuka ruang-ruang kesesatan yang lebih besar. Jangan kita ingat, sebab tu jangan kita remehkan masalah adab ni. Kemunculan golongan Khawarij pada zaman moden, contoh kita bagi contoh Juhaiman, fitnah Juhaiman. Cuba kita buat kajian, cuba kita kaji, cuba kita baca. Kenapa dia boleh jadi sampai tahap menghalalkan darah kaum muslimin, sampai tahap mengepung Masjidil Haram, membunuh orang di Masjidil Haram? Apa? Dia bukan terus-terus pum jadi Khawarij, tak. Dia ada dia punya step. Anda pernah buat kuliah pasal Juhaiman, fitnah Juhaiman ni kita pernah buat dah. Dan kita dah tulis artikel macam mana mereka ni jadi sampai tahap tu. Dia bukan terus-terus jadi macam tu, dia daripada kecil. Api yang membakar, api yang besar bermula dengan api yang kecil. Kan? Pepatah kata apa? Api ni cuba apa dia, kecil-kecil kawan, bila besar jadi lawan kan? Macam mana? Ini pepatah tu. Itulah maknanya benda yang kecil itulah kita kena settlekan, kena tutup ruang-ruang yang kecil. Sebab tu kenapa kita tegur orang-orang yang nak ada hulu ni, melampau-lampau ni, walaupun mereka itu orang yang dekat dengan kita. Sebab kita tak mau benda tu berulang. Kita boleh saja nak duduk diam kan pasal geng kita. Buat apa kita nak tegur kan? Pasal kawan kita. Tak. Itu khianat. Dan kita dah tengok kemunculan. Dan kita tak boleh mendabik dada. Benda tu tak akan berulang. Kesesatan tu dia akan berulang. Sebab tu anda boleh katakan golongan ghulatul tajrih, mereka ini aqrabu ila nahjil khawariji min nahjil ahli sunnati. Golongan ghulatul tajrih ni mereka lebih dekat dari sudut sebahagian. Bukan kita kata semua perilaku mereka itu dekat dengan khawarij. Tak. Tapi banyak benda-benda yang mereka ghulu tu menepati simah, kita boleh katakan ciri-ciri khawarij. Lebih daripada ahli sunnah. Kita duk syok cakap orang tu khawarij, orang khawarij yang golongan ni khawarij. Tapi tak sedar kita ni ada ciri-ciri khawarij. Dalam keadaan kita tak sedar. Benda-benda ciri-ciri tu yang sangat halus. Cepat sangat nak hukum orang. Itu ciri-ciri khawarij, cepat nak hukum orang. Tasarruh. Berpaling daripada majlis ilmu, itu ciri-ciri. Tak mau belajar fiqah, itu ciri-ciri. Tak mau belajar fiqah. Syekh Ibrahim Muhaimid ada sebut dalam kitab dia, Qissatul Kamilah.
an khawarij fi asrina ataupun al khawarij al-mu'asirah macam tu. Lebih kurang tajuk dia. Disebut. Ulama buat kajian tu detail. Dan kadang-kadang benda yang halus tu kita tak nampak. Kita rasa kita macam sunnah kan. Rupanya kita ada naun min kita ada ciri-ciri khawarij tu dalam kita. Kita tak sedar. Menggugurkan kaedah masalah dengan mafsadah, maslahah dan mafsadah. Itu antara ciri-ciri. Banyak lagi. Kadang-kadang benda-benda tu bermula daripada adab, ketiadaan adab. Tak ada adab tu dia boleh kan, dia sikit dia akan sesat. Dia akan bawa kepada akidah. Itu yang Nabi SAW larang sahabat memuji-muji lebih-lebih kan. La tuturuni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu melampau-lampau. Itra' ni maknanya melampau-lampau dalam pujian. So Nabi tegur. Sebab melampau-lampau dalam pujian akan bawa kepada melampau-lampau dalam perkara lain. Dari kecil tu dia akan mula daripada kecil dan dia akan naik step by step kan. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Benda yang kecil tu yang orang selalu tak selalu abaikan. Bab adab. Ramai orang dia nak tengok sesat terus. Dia terus nak tengok orang tu sesat. Kita macam mana kita nak ubati dia kalau dia sesat? Dia dah sesat dulu baru nak tak boleh. Tak betul. Kita nak kena tahu apa dia punca dia sesat tu daripada punca sekecil-kecilnya sampai punca besar. Macam mana dia boleh jadi macam tu? Contoh kita kata masalah orang kita, masalah di kalangan kita ni dia hanya fokus pada tu. Tengok ni dia sesat. Kita nak rot kesesatan dia. Tengok orang ni jadi ta'til sifat-sifat Allah, kita nak tak dia. Ramai orang boleh buat macam tu mudah. Nak tengok kesesatan tu berlaku mudah, tapi tak ramai orang yang boleh dia cari apa punca. Dia panggil root cause. Masalah akar. Dan cantas daripada akar tu. Daripada kita nak pergi hanya putihkan ranting-ranting yang dah serabut tu. Tak ramai orang yang dia nak cari masalah tu daripada akar dan dia nak potong daripada akar tu sendiri. Tak ramai. Sebut tentang bid'ah, dia duduk. Kita rot geng Sufi, kita rot geng Asy'ariyah, kita rot, tapi dia tak mau. Tak ramai orang boleh tengok apa punca jadi macam tu. Apa punca orang boleh jadi Khawarij? Apa punca orang boleh jadi Asy'ariyah? Apa punca orang boleh jadi ta'til sifat-sifat Allah? Apa punca orang boleh jadi sesat? Sebab itu kita perlukan proses tasfiyah wa tarbiyah. Tarbiyah, tasfiyah, dia mesti kena seiringan. Tasfiyah kita purification, pemurnian. Tarbiyah kita mendidik diri kita ini dengan benda-benda perkara-perkara yang telah disepakati dalam agama kita. Ini Quran dan Sunnah, ijma'. Itu. Baik. Jadi itu kita kata kita kata perkara yang perlu kita perhatikan. Ihtiyat. Disebutkan berhati-hati tu mesti kena muwafaqah dengan sunnah. Dia tak boleh alasan hati-hati. Berhati-hati kemudian kita buat benda yang menyalahi sunnah. Atas alasan berhati-hati kita halalkan benda yang haram. Atas alasan berhati-hati kita mengharamkan benda yang halal. Atas alasan berhati-hati kita membuat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Jadi itu tak boleh. Baik. Ana rasa cukup setakat itu. Naktafi bihadzal qadar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pemahaman di dalam agama, menjadikan kita sentiasa mengikuti kebenaran, mengikuti sesuatu yang terbaik daripada kebenaran, Al-Quran dan Sunnah, menjadikan kita sentiasa melihat kekurangan diri kita dan cuba untuk kita menampung dan juga memperbaiki kekurangan-kekurangan diri kita dan mengislah dan juga menyucikan diri kita ini dengan pengajian yang ada pengajaran dan pengajian yang ada dalam Quran dan juga Sunnah dan juga apa yang ditunjukkan di salaful ummah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.